Assalamualaikum. Hari ni kita nak cakap sikit, sembang sikit pasal bahasa lelaki. Okey, ada beberapa soalan yang kita kumpulkan melalui rakan-rakan taulan, satu circle yang mana kita nak berjawab para isteri. Okey, soalan pertama. Suami kata A, maksudnya apa ya? Biasanya suami ni lelaki, biasanya dia sangat nak menjaga hati. Dia tak macam perempuan. Kadang-kadang kalau balik-balik penat, dia tak cakap dia penat, tapi dia punya kata contoh macam rumah bersepah. Lepas tu ayat dia berlapik, menjaga hati. Kita lah pula yang kena faham dan pandai sebenarnya. So yang terbaik adalah bila kita cakap dengan suami macam, abang, dengan saya kan jangan berlapik. Saya menerima apa je apa abang cakap. Barulah dia rasa macam, okey, barulah aku boleh nak cakap telus dengan bini aku. Macam tu lah. Kalau tak, jangan asyik cover je. Cover. Sebab apa nak berjaga hati sangat? Sebab mesti pernah satu ketika dalam kehidupan bersama tu, ada masanya yang kita pernah melenting. Yang masa dia sebenarnya nak bercakap jujur. Kita kata, okey bang, tak apa, jujur je, tak apa. Tapi once dia jujur, kita melenting yang dia tak expect that kind of reaction. So menyebabkan dia rasa baik aku berlapik-lapik je. Sebab kalau aku jujur sangat kan dia melenting. Padahal melenting tu kalau sekejap tak apa, tapi tiba-tiba moody sampai sehari, 2 hari, 3 hari tak bertegur siapa. Apalah hati kan duduk satu rumah tak bertegur siapa kan. Lepas tu malam-malam tidur menghadap muka masam kan. Jadi itu antaranya kenapa lelaki sebenarnya sangat-sangat menjaga hati berbanding kita perempuan. Macam itulah. Okay, next question. Okey, cerita panjang lebar. End up jawapannya okey ataupun ataupun no response. Sebabnya lelaki ni, kebanyakan lelaki dia biasa ada experience of, kalau kita explain kan, nanti kita cakap, alah perempuan ni tak faham kan, tak faham kita, macam tu. Jadi dia orang macam akan serba salah. Kan aku jawab macam ni kan serba salah pula, aku jawab macam ni kan serba salah. Jadi at least dia jawab the safest answer, paling selamat lah orang kata. Mereka kesiannya, macam tu je. Walaupun kita dah panjang lebar cerita, yelah kan dia diam, kita akan cakap, apalah abang ni patung je, no respond je, macam tu kan. So itu paling selamat lah. At least dia bertindak balas macam tu. So kebanyakannya macam tu. So kita lah yang pandai tagih dia. Macam, alah abang macam ni macam mana? Pendapat abang kan kalau macam ni. Kita tanyalah dia something yang, soalan yang macam kita cakap, trigger dia yang untuk dia respon panjang sikit. Pendapat abang macam ni. Kalau kita duduk macam ni lebar, at least dia akan rasa, baiklah aku punya pendengar je lah. Mostly lelaki suka menjadi pendengar. Nemat cakapnya macam perempuan kan. Betul ke Big Boss? Okay, next question. Okey, kenapa lelaki suka bagi suggestion sedangkan kita nak dia dengar masalah atau luahan kita tu? Kenapa dia suka bagi suggestion? Sebabnya kita perempuan ni suka open statement. Dia macam kita jenis perempuan ni banyak nafsu kan. So kita suka bahasa Indonesia menebak. Kita suka macam bagi teka-teki yang kita pun tak tahu sebenarnya jawapan dia, betul tak? Suka macam tu. Jadinya lelaki ni, daripada aku jawab kan, baik dia bagi siap-siap option macam tu kan. Betul ke? Macam tu lah. So sebenarnya masalah tu kat kita balik. Kalau kita clear communication dengan suami tu, sebenarnya tak ada masalah kan. Kita yang suka berteka-teki dengan dia, sedangkan dia pula lah dalam otak dia, yang benda lah dia cakap ni, benda lah teka-teki. Cuba straight to the point boleh tak? Kita nak suami straight to the point. Kalau kita suka berselindung-selindung, orang kata ada udang sebalik batu. Sebenarnya contoh Tika lah, abang hujung minggu ni ada kenduri kahwin lah. Okey kena kahwin. Tapi sebenarnya hati ni nak cakap, bang shopping lah, baju, tak ada baju sebenarnya. Nampak tak perempuan dia suka macam, cuba cakap, abang nak beli baju lah untuk kenduri kahwin, macam tu kan. So at least straight to the point, banding kita duduk sindung-sindung. Sedangkan dia tak faham, kalau kenduri means kenduri, bukannya pasal baju, macam tu. So
banyakkannya lah. So kita memang kena bantu diri kita untuk lebih clear communication supaya nanti kan at the end masam muka, at the end macam suami saya tak faham saya lah. Banyak macam tu lah. Okay, next question. Apa pantang lelaki yang isteri kena jaga sangat-sangat? Ini soalan yang sangat penting sebenarnya. Lelaki tak suka dicabar. Lelaki tak suka kita rasa kita kuat. Dia suami, dia pemimpin. Tak payahlah kita belagak dia pemimpin dia pula kan. Kita tak payah jadi cikgu untuk dia. Kita tak payah jadi mak untuk dia. Kita jangan cabar dia. Kita macam kata, tak apalah bang, ada ni orang lain ni buatkan untuk kita. Contoh macam tu. Itu mencabar diri dia. Dia suami, dia letakkan diri sebagai pemimpin kita, dia sebagai ketua kita. Asal kita nak cakap macam tu pula, tergurus hati dia kan. Jadinya dia sangat pantang. Lepas tu kita memuji lelaki lain, itu pun tak boleh juga. Dia rasa macam, aku kan the only man in your life. Especially-nya, yalah, saya pada anak-anak kita, bapak kita, kenapa dia nak puji-puji lelaki lain? Walaupun berlakon kat luar tu kan. Dia macam, kita perempuan pun tahu tidak jealous pula kalau suami tu puji pelakon lain lah. Bukan puji, tengok pun tak boleh. Tapi kita pun boleh. Kan ada standard macam tu. Tak bagus lah kan. Jadi kat situ kita kena jaga kita punya. Kita tak boleh ikut rasa kita je sampai kita tak fikir pun perasaan dia kan. Jadi itu antara pantang-pantangnya. Jangan puji over sangat lelaki lain. Jangan melebihi. Macam kita nampak, wow, lawan lelaki lain tu besar lagi. Walaupun sifu kat luar tu. Kita kena anggap macam mana pun. Contohnya dalam bisnes. Sifu mana-mana entah pun, walaupun dia macam wah dia bagi ilmu marketing yang hebat gila lah, tetaplah suami tu yang paling besar untuk kita. Contohnya macam tu lah. So jaga batas-batas ego lelaki. So, lelaki memang berhak untuk ego and cemburu. So, itu adalah memang yang Allah bagi fitrah untuk dia. Boleh ke tuan suami? Okay, next question. Apa itu akui kesilapan? Okay, cara terbaik mohon maaf dan akui kesilapan. Sebenarnya lelaki ni cepat cair je kalau kita mengakui salah kita kan. Tapi kita kena betul-betul bukan tunduk, tunduk kita lemah. Tak, mengakui salah kita tu memang kita tak janji tak ulang dah. Kita perempuan ni mudah nak rasa kita besar, sedangkan sebenarnya suami yang lagi besar kan. Kita rasa kita betul, sedangkan Allah kata suami tu pemimpin. Suamilah yang memimpin kita, bukannya kita yang memimpin suami. Kita rasa kita dah ikut suami dah, tapi sebenarnya kita banyak bagi tunjuk-tunjuk kat suami. Lepas tu bila suami tak ikut, kita tak puas hati. Selalu macam tu kan. Jadinya apa kata kita biar suami tu memimpin. Bila suami kata, bila suami tu berlembut, dia tengah lembut, tengah okey kan. Apa kata lepas semayang minta maaf kat dia. Itu minta maaf satu. Lepas tu cakap dengan dia, akui silap kita. Lepas tu kita macam cubalah untuk tak ulangi kan. Lepas tu waktu tidur, sebelum tidur tu kena minta maaf, minta ampun kat dia. Yang kita kan manusia biasa, kita selalu buat salah, tapi kita tetaplah nak dia bantu kita, pandu kita supaya kita jadi lebih baik kan. Kita kata lelaki tu banyak nafsu, tapi sebenarnya kita yang banyak nafsu. Jadinya kita kena belajar daripada, kalau seorang lelaki tu lelaki yang baik, kita patut belajar macam mana dia mengawal nafsu dia. Macam itulah. Sebab dia ada orang yang akal, yang mana kalau akal tu digunakan dengan cara yang baik, insya-Allah memang banyak cara yang baik-baik yang dia akan suggest untuk kita memandu nafsu kita. Macam itulah. Jadinya lelaki ni kalau kita berlembut, insya-Allah dia akan berlembut juga. Janganlah kita minta maaf tapi bunyi macam kasar, muka masam-masam kan. Siapa pun tak nak kena minta maaf macam tu, betul tak? Dia macam, ya ke minta maaf ni macam tak ikhlas je. Macam tu lah. Jadinya kita dah kena pandai balik. Sebab tu lah perempuan tu diciptakan dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang kan. Kita dah pandai yang ambil hati dia, masak favourite menu dia kan, picit-picit kaki dia, badan dia, maksudnya urut dia. Sejuk juga dia. Dia tengah marah-marah tak payahlah jawab dia kan. Dia tengah marah tu senyap. Walaupun kita rasa, ya Allah, aku tahu aku betul lah macam tu. Tapi kita senyap bagi dia sejuk dulu. Barulah lepas tu come sense kan. Sama macam kita pun, kita akan marah kadang-kadang kita tak merapu-rapu kan. Habis kita dah sejuk, orang cakap pun kita macam, betul juga aku salah tadi. Samalah. Sebab kita manusia biasa kan. Yang penting kita kena terima salah dan silap masing-masing. Barulah lebih harmoni. Kalau kita asyik tegak kita je betul, habislah.
tak jadi apalah kan. Okay. Next question. Macam mana kita nak tahu yang suami nak bersama tapi malu atau dia nak kita mulakan dulu? Wow, soalan hangat. Sebenarnya lelaki ni terbaiknya isteri tu sentiasa bersedia. Jujurnya masa saya Tika punya pengalaman, kat luar tu banyak godaan, betul. Sekarang ni lagi zaman tak apa-apa, maksudnya zaman digital, teknologi. Buka handphone, slide, swipe dekat IG, Facebook dah macam-macam perempuan cantik dah. Kalah kita kan. Lepas tu yelah TikTok semua benda. So kat sini kita memain peranan besar dalam kehidupan rumah tangga tu sebagai orang yang halal. Macam mana kita nak sediakan diri kita? Macam mana kita nak sediakan diri kita untuk alert dengan suami punya kemahuan. Kan? Kalau macam ikut cerita-cerita orang soleh dulu, dan orang-orang tua pun dia akan menasihati yang Wak Imah tengah potong sayur, tengah potong ayam kat dapur, tengah masak. Kalau suami tu berpanggil, ada kehendak dia, kita kena layan. Jadinya sentiasalah bersedia. Kalau contoh suri rumah, suami nak balik tu bersiap-siap kan, supaya suami tu balik sedap, mata dia yalah untuk tengok kita kan, dan bau kita pun pleasing to the eye and pleasing to the nose kan. Tak adalah kita bau ikan, bau ayam kan. Lepas tu baju pula bukan, saya pernah jadi suri rumah, saya faham, penat, saya tahu. So saya pernah jadi suri rumah, pernah bekerja dengan orang dan pernah buat bisnes sendiri. Kat sini yang kita betul-betul effort kita macam mana. Sentiasa pastikanlah kan. Especially macam contoh mak menyusu. Saya pun breastfeeding. So benda-benda macam ni sangat sensitif untuk dibincangkan, tapi penting. So baru-baru ni pun saya tengok dekat IG satu media platform yang menceritakan tentang suami lelaki Muslim dah berkahwin pergi rumah urut buat B2B. Tahu tak B2B tu apa? B2B tu body to body massage, yang mana tukang urut tu tak pakai pakaian. Jadi kat sini dan jadi ketagihan pula. Kat sini dia dah sorok-sorok. So nak cakapkan yang okeylah, tak poligami pun. Tapi saya nak cakap hiburan seorang lelaki tu ada pada isteri dia. Kalau kita isteri yang halal tu tak menyediakan hiburan yang sebaiknya untuk suami, dan janganlah hairan dan janganlah marah kalau suami tu menghadap game, menghadap handphone. Yalah, ada je yang ni masukkan yang sentiasa 24 jam, tak. Tapi kalau dia punya nature tu dah melebihi normal, then something must go off. Kita kena check. Maksudnya kita kena tengok audit diri kita semua benda. Kan? Dari segi kebersihan, dia bukan sekadar luaran. Daripada dalaman punya kebersihan pun kita kena tengok juga. Supaya tak ada sekatan. Selagi yang halal, tak kisah sebenarnya, boleh. Asalkan halal. Faham tu, yang faham tu faham lah. So, contoh kalau suami tu puji-puji ke apa benda, kita rasa kita dah boleh baca sebenarnya. Suami tu nak, kita je suka menahan-nahan diri kan. Dan suami tu, kita boleh goda dia, kita boleh pleasekan dia, kita boleh cakap lah. Kalau contoh macam kita penat ke apa, kita pergi toilet elok. Atau kalau contoh macam malam ni dah plan, so kita susun anak-anak tu siap-siap. So suami sebenarnya, kalau kita tahu cara nak berkomunikasi dan bekerjasama dengan dia, tak ada masalah untuk okey, boleh kan. Kita jaga anak-anak sama-sama, selesaikan anak-anak rumah supaya malam nanti kita ada momen. Contoh macam tu kan, kita boleh. Bossy, janganlah macam ya abang ni saya percaya je. Contoh kan. Saya faham dilema wanita, memang penat. Saya penat juga. Saya ramai anak. Saya pernah tadi bekerja, otak jalan semua benda. Tapi bila kita utamakan keperluan suami tu, kita akan tenang kat dalam. Betul. Jadi sama-samalah. Komunikasi tu penting sangat. Kita akan tanya abang, suami tu, abang nak ke? Saya bersedia je. Contoh macam tu. Sebab kita kadang-kadang tertipu oleh nafsu kita sendiri, diri kita sendiri yang kononnya kita tak nak. Sebenarnya kita nak.
sebenarnya kita, itulah hiburan kita juga. Kan kalau ada suami tu kat situ lah hiburan dia. Macam mana kita bercinta mula-mula masa awal kahwin, kenapa tak boleh? Sedangkan dekat situlah nikmat syurga yang Allah pinjamkan dekat dalam rumah tangga. Suami isteri lah. Tak kisahlah, tak semestinya kena sampai atas katil tidur, tak. Maksudnya sentuhan, belayan, peluk, puji-pujian, itu pun salah satu kan yang menaikkan, meningkatkan bibit-bibit cinta dan kemesraan suami dan isteri. Kadang-kadang kalau dia nampak kita penat, sebelum kita belajar menghargai, kita kata suami balik penat kan, kita hargai dia kan hargai kita balik. Sebab kita kena percaya yang Allah kata the more you give, the more you get. Kalau kita menghargai seseorang, orang tu akan hargai kita balik. Lambat atau cepat sahaja. So bila kita praktis benda tu sentiasa, walaupun tak saat kita merajuk, lepas tu contoh suami merajuk balik, alah pujuk je, tak apa, kan siapa-siapa tahu pun kan, kita berdua je, macam tu. Suami dan isteri tu je lah kan. So tak apalah, as long as benda tu alah sikit-sikit, janganlah sampai gaduh-gaduh tiba-tiba nak pisah. Nak gaduh-gaduh pisah, tak logik lah kan. Kita fikir anak-anak, fikir ni. So komunikasi tu sangat penting. Penting sangat. Okey, panjang pula. So rasa macam panjang sangat dah kita share. Moga ada kebaikan yang ini ikut pengalaman Tika. Ini ikut apa yang Tika dengar. Macam-macam masalah. Sebenarnya banyak yang PM cakap, Tika macam ni, Tika macam tu. Okey, sejujurnya pengalaman Tika selama 14 tahun bersama suami, Tika belajar macam-macam. Dah setahun lebih jadi berpoligami. Dan kenapa memilih poligami tu banyak sebabnya. Mengapa kita menjadikan poligami tu satu ruang untuk kita meningkatkan diri kita lagi. So banyak benda kita boleh share lepas ni. Tapi this is part 1. Kita insyaAllah akan bertemu lagi di part 2. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat semuanya.